hari ini kita akan buat latihan rumusan. Kita baca arahan dulu. Baca petikan dan gambar raja di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat Anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan gambar raja. Maksudnya di sini kamu kena buat satu rumusan dan panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Jangan tulis lebih 120 patah perkataan. Kenapa? Sebab selepas 120 patah perkataan itu tidak akan dibaca sudah. Jadi rugilah. Okey. Rumusan ada dua bahan. Bahan satu biasanya petikan. Petikan itu kadang-kadang mempunyai 2 fokus ataupun 3 fokus. Jadi untuk tahu berapa fokus di dalam petikan itu, kamu kena baca betul-betul. Dan bahan kedua itu adalah berbeza-beza bergantung kepada soalan. Kadang-kadang bahan dua itu berbentuk infografik atau peta minda atau gambar raja atau jadual. Itu bergantung kepada soalan. Tetapi hari ini kita punya latihan bahan dua adalah berbentuk gambar raja. Okey, berbentuk gambar raja. Okey. Masalah yang dihadapi oleh pelajar apabila membuat rumusan ialah pelajar tidak ada bantuan. Maksud macam mana mau cakap tu? Pelajar tidak ada panduan kata kunci yang boleh membantu pelajar untuk mengenal pasti isi-isi yang perlu dicari. Okey. Dalam arahan ini tidak dinyatakan kata kunci yang boleh membantu pelajar mencari isi penting di dalam petikan. Oleh itu, kadang-kadang pelajar akan menghadapi masalah membuat pendahuluan dan juga isi yang dicari itu kadang-kadang tidak tepat. Jadi itu masalah yang besar. Jadi ada beberapa tips yang boleh kita ambil, yang boleh dikongsikan di sini supaya dapat membantu pelajar membuat rumusan. Tips yang pertama, biasanya bahan kedua ini dia dalam bentuk yang ringkas dan kata kunci ataupun fokus itu ada sudah terang lagi bersulu peribahasa kata. Sudah terang-terang disebut di situ. Contohnya di sini. Okay. Bahan 2. Manfaat memupuk bakat kepimpinan. Ini adalah kata kunci ataupun fokus yang perlu kita cari. Jadi dalam bahan 2 ini kita tidak masalah sebab dia sudah bagi poin-poin macam ni. Yang masalah dia sekarang ini petikan. Jadi maksudnya kalau dalam bahan 2 itu, kalau dalam bahan 2 sudah menyatakan tentang manfaat, sudah tentu dalam bahan 1 pun ada manfaat juga. Jadi kita ada sudah satu poin, satu fokus, iaitu manfaat. Jadi yang lain-lain macam mana? Jadi kamu kena bacalah petikan tu sekurang-kurangnya 2 kali. Bacaan pertama itu untuk kamu dapat gambaran keseluruhan tentang petikan tersebut. Yang bacaan kedua itu untuk kamu garis isi. Okey, itu tips pertama kan. Kita tengok dalam bahan 2. Dia punya kata kunci. Kita sudah dapatkan. Jadi macam mana mau kenal pasti yang lain? Okey. Biasanya dalam petikan itu akan disebut ataupun akan dibincangkan atau akan disentuh beberapa perkara. Yang pertama, mungkin dia akan sentuh langkah atau cara. Yang kedua, mungkin dia akan sebut ataupun dia bincang punca, faktor, sebab. Yang ketiga, kesan, impak, implikasi, akibat. Keempat, faedah atau kebaikan atau manfaat. Kelima, ciri-ciri atau kriteria-kriteria. Ada lagi yang lain tapi ini lebih
macam lebih banyak ditanya lah, ataupun lebih banyak dibincangkan yang soalan sebelum ni lah. Jadi kalau kamu buat senarai semak macam ni, okey, semudahlah untuk kamu kenal pasti tidak terlari lah. Tengok di sini kan, bahan 2, manfaat memupuk kepimpinan, bakat kepimpinan. Okey. Jadi di sini sudah faedah. Faedah sama maksud dengan kebaikan, sama maksud dengan manfaat. Jadi kita sudah fokus. Sudah satu fokus kan? Jadi sekarang kita akan baca petikan. Kita tengok apa fokus yang kedua. Okey. Kita baca sini ya. Kita baca sini bersama-sama ataupun baru-baru ini Presiden Indonesia ada membincangkan syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk menjadi pemimpin. Beliau berpendapat bahawa untuk menjadi pemimpin itu seharusnya dapat memberikan semangat, inspirasi, contoh dan teladan. Presiden juga mengajak murid untuk berani bercita-cita menjadi pemimpin terbaik pada masa mendatang. Persoalannya, apakah cara-cara terbaik untuk menyemai sifat kepimpinan dalam kalangan murid? Kalau kamu baca dalam pendahuluan ini, sebenarnya dia sudah bagi clue, dia sudah bagi petanda. Kalau kamu tengok ni, persoalannya, apakah cara-cara terbaik untuk menyemai sifat kepimpinan dalam kalangan murid? Jadi dalam petikan ini, cara-cara terbaik untuk menyemai sifat kepimpinan dalam kalangan murid. Okey, kita tengok sini. Cara-cara, fokus. Okey, ini fokus 1, ini fokus 2. Langkah-langkah cara-cara. Langkah-langkah cara-cara untuk apa? Okey, ni nah. Langkah-langkah dan cara-cara terbaik untuk menyemai sifat kepimpinan dalam kalangan murid. Jadi ini dia punya, yang ini adalah kata kunci. Ini kata kunci dia kan? Okey. Jadi maksudnya kita kena cari, yang pertama kita kena cari langkah atau cara-cara untuk menyemai sifat kepimpinan. Yang kedua, kebaikan, manfaat, faedah menyemai sifat kepimpinan dalam kalangan murid. Kita tengok yang pertama. Perenggan kedua. Pemimpin tidak muncul dalam sekelip mata kerana sifat itu perlu disemai sejak kecil lagi. Kita sentuh tentang cara? Tidak kan? Okey. Oleh itu, pembabitan murid dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum di sekolah perlu ditekankan. Jadi ini rasanya fokus 1. Okey, kita buat macam ni lah. Fokus 1, langkah. Fokus 2, faedah atau kebaikan. Okey, fokus 1. Fokus 1, pembabitan murid dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Okey. Tamsilnya murid diberi peluang menjadi pemimpin seperti pengawas atau pengurusi kelab dan persatuan. Adakah ini isi? Tidak. Tamsilnya seperti, sekiranya kamu jumpa ayat-ayat macam ni yang ada perkataan tamsilnya seperti, itu adalah ayat contoh. Ayat contoh tidak boleh dimasukkan dalam rumusan. Jangan membazir patah perkataan. Jadi ini tak payah ambil lah. Okey. Selain itu, guru perlu mengenal pasti murid yang berbakat menjadi pemimpin. Cara kah tu? Ya, cara. Jadi guru perlu mengenal pasti murid yang berbakat. Okey. Cukuplah sampai sini. Menjadi pemimpin pun okey. Berbakat menjadi pemimpin. Okey. Sudah pasti mereka menjadi pemimpin berwibawa jikalau terdapat bimbingan khusus seperti bimbingan pengendalian mesyuarat, penulisan laporan dan berkomunikasi. Latihan pengucapan awam melalui aktiviti debat dan pidato tentu dapat membantu. Langkah pemupukan bakat kepimpinan ini akan dapat memperbaiki kemahiran komunikasi murid. Ada isi ke dalam ni? Tiada. Dia lebih kepada huraian yang ini. Huraian ini ya. Jadi tidaklah
Sekarang kita tengok perenggan kedua. Jadi kita ada sudah ini langkah fokus 2. Oke, fokus 2 sudah. Jadi kita ada 1, 2 isi sudah kan. Oke, yang perenggan ketiga. Di samping itu pihak sekolah perlu mengadakan program latihan kepimpinan dalam kalangan murid. Jadi ini adalah ini isi kan nih? Isi. Ini isi. Oke. Walaupun terdapat pemimpin yang memiliki bakat semula jadi, namun program terancang perlu dilakukan. Ini isi kah? Tidak. Dia lebih kepada huraian untuk isi yang ini. Ini isi fokus 1. Ini fokus 1. Oke. Plan pembangunan dan plan latihan bagi membangunkan kompetensi murid juga perlu disediakan. Ini isi fokus 1, yaitu cara untuk menyemai sifat kepimpinan dalam kalangan murid. Oke. Bagi murid yang berbakat perlu menjalani latihan dan praktikal mereka agar mereka terdedah kepada pelbagai pengalaman. Ini okey kan ni? Betul kah tu isi dia? Ya, betul. Bagi murid yang berbakat perlu menjalani latihan dan praktikal. Jadi kita sudah dapat berapa isi sudah ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 isi sudah. Sekarang kita mau cari lagi yang seterusnya. Pemupukan bakat pimpinan ini penting dapat membuka minda murid tentang kepentingan motivasi untuk menjadi seorang pemimpin. Ada isi kah di sana? Adakah disebut cara? Atau adakah disebut tentang faedah? Okey, adakah? Dia bilang di sini. Adakah? Golongan remaja perlu memerlukan. Okey, kita tengok perenggan seterusnya. Sesungguhnya murid merupakan golongan remaja yang memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar dalam usaha mempertajam bakat dan meneroka potensi kepimpinan mereka. Negara memerlukan pemimpin yang muda untuk memahami jiwa muda seterusnya memimpin mereka. Banyak manfaat yang diperoleh dengan memupuk bakat kepimpinan, termasuklah dapat memajukan negara pada peringkat antarabangsa. Lagi di sini pun boleh dapat membuka minda tentang untuk menjadi seorang pemimpin. Ini fokus 2 iaitu faedah. Yang ini pun fokus 2 iaitu faedah. Jadi di sini kita ada dapat fokus 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Fokus 2 di sini ada 2. Okey. Lepas tu kita tengok yang bahan kedua. Bahan kedua sudah terang-terang di sini bagi pertama, kedua dan ketiga kan. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 fokus 2. Okey. Di sini ada 3 fokus 2. Jadi jumlah dia di sini untuk bahan 1 kita ada untuk bahan 1 kita ada 5 untuk isi fokus 1, untuk bahan fokus 2 kita ada 2 isi. Untuk bahan kedua kita ada 3 isi. Fokus 2 ada 3 isi. Maksudnya jumlah dia berapa? Berapa isi kita perlu masukkan dalam rumusan? Dalam rumusan kita mesti ada 8 isi. Okey. Okey, kita tengok begini ya. Bahan 1. Bahan 1, bahan 2. Okey. Fokus 1, fokus 2. Dalam bahan 1 ada berapa isi untuk fokus 1? Ada 5 isi. Fokus 2 ada 2. Untuk bahan 2, fokus 1 tu apa? Ciri
langkah kan. Yang fokus 2 itu apa? Kebaikan, manfaat. Jadi dalam bahan 1 ada 5 isi untuk fokus 1 yaitu langkah. Dalam bahan 1 juga ada 2 isi untuk fokus kedua yaitu kebaikan ataupun manfaat. Dalam bahan 2 tidak disebut tentang langkah. Jadi dia tidak di sini. Bahan 2 ada sebut tentang kebaikan ataupun manfaat. Ada berapa? 1, 2, 3. 3. So kalau kita kira 5 campur 2 campur 3 jadi ada 10 isi. Kan? Ada 10 isi. Jadi kita kena cari 8. Kena ambil 8 isi sahaja. 8 isi maksudnya kamu mesti ambil isi untuk bahan 1 dan bahan 2. Dua ini mesti kamu ambil. Dan dua fokus ini pun mesti kamu ambil. Jadi kalau kamu tengok sini bahan 2 ada 3 isi. Jadi kita mesti ambil inilah 3 isi. Oke? Di sini ada 5 isi, di sini ada 2 isi. Jadi kalau kamu ambil sini 1 sudah jadi 4 kan? Sini 4 cukuplah 8. 4 campur 1 campur 3 sama dengan 8 isi. Maksudnya kamu kena ambil isi kedua-dua bahan dan untuk kedua-dua fokus. Kalau kamu tidak bagi untuk isi bahan 2, jadi marka untuk yang diperuntukkan untuk bahan kedua itu kosong lah. Oke, kosong lah. Boleh paham kah? Oke. Sudah kita dapat 8 isi. Oke, kita sudah dapat 8 isi. Jadi kita kena buat rumusan. Macam mana mau buat rumusan? Kita tengok.